Assalamualaikum semua. Okay, saya harap semua pelajar dalam keadaan yang sihat. And then dan juga dah mula bersedia untuk masuk ke kolej pada minggu hadapan insyaAllah. Okay. Okay, semua sekali dah makan belum? Siapa yang dah sarapan? Angkat sikit tangan. Siapa yang dah sarapan? Semua belum ke? Semua dengar cikgu kan? Dengar cikgu. Okay. Ke kamu belum sarapan? Masih awal lagi ke? Pukul 9. Biasakan sarapan di awal pagi, okay? And also, okay. Bolehlah cikgu start ni ya. Okay, so pada hari ni, cikgu akan terangkan mengenai tajuk yang ketiga iaitu tajuk yang terakhir lah, trigonometry. Okay, tajuk satu, tajuk ubahan. Tajuk yang kedua adalah transformasi dan tajuk yang ketiga adalah trigonometry. Okay, so ini tajuk yang ketiga. So saya sebelum ni cara saya mengajar tajuk ini adalah awak tengok video cikgu yang cikgu buat kan. Ada dalam 6, cikgu pecahkan kepada 6. So setiap video tu tak lama pun, sekejap sahaja. Okay, so yang ni yang awak nampak dekat skrin ni, masing-masing boleh nampak skrin cikgu? Respon sikit. Okay, good. Boleh nampak Yang ni adalah nota ringkasan yang cikgu buat. Okay, so kita kena fahamkanlah nota ringkasan. Sepatutnya nota ringkasan ni adalah dibuat oleh pelajar tu sendiri sebab bergantung kepada kefahaman awak sendiri. Okay, tapi yang ni cikgu buatkan. Okay, mungkin membantu kalangan pelajar lah yang rasa nota ni berguna. Okay, so dalam tajuk trigonometry ni, okay, awak tengok yang pertama ni. Adalah awak kena faham mengenai bulatan unit. Okey, bulatan unit ni adalah kenapa dipanggil dia bulatan unit sebab dia punya jarinya adalah bernilai 1 unit. Iaitu kalau dekat dalam graf tu dia satu kotak. 1 unit tu maksudnya satu kotak lah. Bernilai 1 unit. Okey, so dalam bulatan unit ni awak kena tahu ada 4 sukuan. Okay? So siapa yang tengok video cikgu, siapa yang dah belajar sebelum ni mesti tahu benda ni. Okay, ada 4 sukuan. Sukuan 1 je start daripada kanan atas. Sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3, sukuan 4. Okay, yang ni cikgu terangkan secara ringkas sajalah ya. Untuk sukuan 1, dia adalah 0 darjah hingga 90 darjah. Awak kena ingat ni. Kalau sukuan 1, dia bermula 0 darjah hingga 90 darjah. Dia macam jam tetapi dia bermula di paksi X ni dan dia naik ke atas. Dia macam ada jarum jam. Okay, dia naik ke atas iaitu 0 darjah hingga 90 darjah. Okay, and then untuk sukuan 2, dia di antara 90 darjah hingga 180 darjah. And then sukuan 3 adalah 180 darjah hingga 270 dan sukuan yang terakhir, sukuan 4, 270 hingga 360. Okay, yang ni awak kena ingat. Okay, so kalau cikgu kata 45 darjah berada di sukuan mana? Cuba respon sikit. 45 darjah sukuan mana? Sukuan 1. Yes, very good. Ia berada di sukuan 1. Okay. And then cikgu cakap 275 darjah berada di sukuan mana? Sukuan 4. Ya, sukuan 4. Macam itulah awak kena faham. Okay. Setiap darjah tu berada di sukuan mana. Okay. And then yang kedua. Yang kedua awak kena tahu mengenai nilai tan, sin, cos pada bulatan unit. Okay, so dalam trigonometri ni kita belajar 3 benda je. Tan, sin dengan cos. Untuk tahap awak 3 je. Okay, sebenarnya lebih daripada tu. Okay, tan, sin dengan cos. Pada bulatan unit, kita boleh tentukan nilai tan, sin dengan cos. Iaitu kita tengok dia punya koordinat. Koordinat ni selalunya soalan bagi. Kalau dia tak bagi, awak kena baca sendiri koordinatnya. Okay, so koordinat awak tahulah kan. Koordinat mesti ada X, ada nilai X, ada nilai Y. So kalau nilai cos,
Kalau cos adalah pada koordinat X. Kalau sin adalah nilai pada koordinat Y. Kalau tan, dia Y bahagi X. Yang ni awak kena ada dalam kepala. Okay, sebab dia punya formula semua tak bagi. Awak kena ingat. Okay, bila awak dapat je koordinat, awak tulis terus KS. Dekat atas ni. KS. So, cos untuk X, sin untuk Y. Macam tu. Kalau tan, dia ada kerja sikit lah kena bahagi. Y bahagi X. Jangan terbalik Y bahagi X. Okay. So yang ketiga yang awak kena concern adalah nilai tan, sin, cos pada segi tiga bersudut tegak. Yang tadi tu pada bulatan unit kita tengok pada apa orang panggil? Pada koordinat sahaja. Kalau pada segi tiga bersudut tegak, yang ni yang awak kena ingat ni. Toa, kah, so. Sebenarnya awak dah belajar dah benda ni semasa di tingkatan menengah rendah kan sebelum ni. Just awak kena ingat balik. Okay? And then dekat dalam segi tiga bersudut tegak ni, awak kena tahu mana satu hypotenuse. Hypotenuse mesti bertentang dengan sudut 90 darjah ni. Okay? Mesti bertentang dengan sudut 90 darjah. Macam tu. And then kalau opposite, awak tengok theta dia dekat mana. Soalan nak theta dekat mana. Okay, kalau thetanya berada di sini, opposite adalah bertentangan. Okay, belajar bahasa Inggeris kan? Opposite bertentangan, yang bertentangan ni. And then yang lagi satu adalah adjacent. Dia ada tiga je, hypotenuse, opposite, adjacent. So kalau tan adalah toa. So tan theta sama dengan O bahagi A. O tu apa? O tu opposite bahagi dengan adjacent. Cos tu kah. A bahagi H. Adjacent bahagi hypotenuse. Sin tu apa? OH. Opposite bahagi hypotenuse. Macam tu. Okay, kena ingat ni. Toa kah so. Okay. Okay, next. Yang keempat adalah nilai tan, sin, cos pada sudut khusus. Sebenarnya yang ni senang je. Selalunya table ni tak payah pun ingat. Okay. Yang ni selalunya dia akan bagi dalam soalan. Kadang-kadang dia keluar, kadang-kadang dia tak keluar. Dia bergantung lah. Okay. And then contoh. Yang ni contoh Dia bagi sin 90 tambah dengan tan 180. Ni very direct je. Sin 90, awak just tengok sin 90 adalah nilai dia 1. Just letak 1 saja. Tambah dengan tan 180. Tan 180 adalah kosong. Adalah 1. Adalah kosong. And then 1 tambah kosong adalah 1. Ni contoh soalan yang dia boleh tanyalah. Okay. And then kalau awak tak sure nak tengok table ni macam mana kan. Apa perlu awak buat adalah awak tekan je calculator sin 90 dapat berapa? 1. Tan 180 dapat berapa? Kosong. Dan awak tambahkan saja. Okay. Dalam soalan macam ni selalunya nak tengok jalan kerja sahaja. Okay. Yang mudah. Okay, next. Nah, kita tengok yang seterusnya. Okay, yang seterusnya adalah yang kelima ni. Mengenai kalau dalam soalan dia ada perkataan sepadankan kepada sukuan satu. Sepadankan pada sukuan satu. Okey, contohnya dia suruh sepadankan sukuan 2 atau 3 atau 4 kepada sukuan 1. Awak tahu tak kenapa zaman dulu-dulu ni sebenarnya kita ikut zaman sebelum ni tau. Zaman-zaman yang lama dahulu kala, kenapa dia nak padankan kepada sukuan 1 sebenarnya? Kenapa? Okey. Alasannya adalah mudah untuk diorang kira. Sebab sukuan 1 kan antara 0 hingga 90 darjah. Nilainya kecil. Kan? Kalau sukuan 2 dah 90 ke atas dah. Sampai ratus-ratus lah, sampai 360 darjah tu kan sukuan yang keempat. So dia susah untuk dikira. So dia nak sepadankan setiap sukuan tu, sukuan 2, 3 dan 4 kepada sukuan 1. Okay, supaya dia orang mudah kira. And then sebelum ni kita tak ada calculator, kita nak kira nilai sin, tan dengan cos, kita tengok satu buku. Dia macam buku sifir lah, tapi buku sifir untuk sin, tan dengan cos tu.
Okay, so dalam tu dia tak ada lebih daripada 90 darjah. Dia semua kosong hingga 90 darjah sahaja. So daripada buku tu kita tak boleh nak tengok kalau sin 125 macam mana nak kira kan. So that's why lah awak kena belajar juga macam mana nak sepadankan kepada sukuan satu. So kalau soalan tu ada perkataan sepadankan sukuan satu, awak kena faham ni. Table ni. Dan kalau boleh awak hafal dan bila nampak je soalan ni awak lukis dekat sebelah tu supaya awak boleh rujuk. So kalau awak tahu kan ada 4 sukuan. 1, 2, 3 dengan 4. And then awak kena tahu dekat setiap sukuan ni apa yang positif. Awak kena ingat ni. A, S, T, K. ASTK, awak ingatlah Astaka kan? ASTK, Astaka. Macam dekat sekolah kita tu, college kita ada Astaka. Kalau zaman hari sukan dulu kita selalu guna Astaka tu kan. Untuk hari sukan semua, tapi sekarang ni kan dah tak bersukan. So jaranglah awak guna Astaka tu. Okay, so A ni apa? A ni adalah all. All tu semua. All positif. Apa yang semua tu? Iaitu sin, tan dengan cos. Apa-apa yang jatuh sin, tan dengan cos pada sukuan 1 dia akan jadi positif sahaja. Okay, untuk sukuan 2, sukuan 2, 3 dengan 4 memang dia pilih kasih punya. Okay. Untuk sukuan 2 sin sahaja yang positif. Selain daripada sin iaitu tan dengan cos dia akan jadi negatif. Kalau sukuan ketiga tan sahaja yang positif. Selain daripada itu negatif. Sukuan yang keempat cos sahaja yang positif. Yang selain daripada tu dia adalah negatif. Bermaksud sin dengan tan dia adalah negatif pada sukuan 4. Yang ni penting awak kena tahu ni. Okay. Sebab kalau jawapan awak tertinggal positif, negatif, habislah. Salah dah. Walaupun yang lain tu betul. Okay. Matematik very rigid lah benda macam tu. And then awak kena tengok ni. Theta ni pula, sudut. Kalau sukuan 1, theta akan tetap theta. Dia tak akan berubah lah sebab sudah sukuan 1. Apa kita nak sepadan dengan kepada sukuan 1 kan? Sebab ia dah berada di sukuan 1. Kalau sukuan 2, awak kena buat 180 tolak theta. Theta ni soalan bagi. Okay? And then pada sukuan 3, theta tolak 180. Sukuan yang keempat, 360 tolak theta. Ni sebenarnya cikgu dah ulang banyak kali dah. Okay? Tinggal lagi awak kena ingat benda ni. Kena ingat betul-betul. Okay? And then contoh soalan. Yang ni saya bagi contoh soalan. Soalan kata sepadankan sin 125 kepada sukuan 1. Contohlah. Sin 125. So firstly awak tengok dulu 125 ni. Jangan tengok sin dulu. Tengok 125 tu berada di sukuan mana. Okay, awak kena ingat 125 berada di sukuan 2. Awak tulislah dekat atas sukuan 2. Okay, sukuan 2 untuk sin. Positif ke negatif? So awak tengok dekat sini. Oh, sukuan 2 sin positif. So awak tulis positif. And then tulis balik soalan. Positif sin. Sin tetap sin lah tulis kat situ jangan ubah apa-apa. Positif sin. And then dalam kurungan tengok ni. Dalam sukuan 2 180 tolak theta kan. So awak buat 180 tolak theta kita adalah 125. Tolak 125. Akan dapat positif sin 55. Positif nak tulis boleh. Tak tulis pun tak apa. Okay, macam tu. Okay, next. Kita tengok contoh yang kedua. Cos 215. And then 215 ni, kita tengok 215 ni adalah sukuan yang ketiga. So, sukuan ketiga untuk cos positif ke negatif? Tengok, sukuan ketiga. Sukuan ketiga tan positif. Bermaksud kalau cos adalah negatif lah. So, awak tulis negatif cos. Masih tulis cos, jangan ubah pergi tan pula Dia sama. Negatif cos. And then, dekat sukuan ketiga, theta tolak 180. So, bermaksud 215 tolak 180 ni tak nampak ni. Cikgu scan. Tak masuk 180. Dia sama dengan 215 tolak 180 dapat negatif cos 35. Macam tu Ni awak kena buat banyak latihan ni. Ni confirm akan keluar ni. Okay? Okay, tengok soalan, bukan soalan. Yang ke-6 pula. Apa yang awak perlu tahu adalah cari nilai sudut theta apabila diberi nilai sin, cos dengan tan. Yang ni awak kena ingat yang ni pula.
Dia sebenarnya basically sama je dengan yang atas ni, sepadan sukuan ni. Dia sama je. A, S, T, K and then apa yang berbeza adalah kalau sukuan 1 dia guna X lah. Okay, kalau theta pun boleh. X tetap X, dia tak berubah dia punya sudut. Kalau sukuan 2, 180 tolak X ataupun tolak theta, sama je. And then apa yang berbeza adalah yang ketiga. Yang lain semua sama. 180 tolak sudut, 360 tolak sudut. Sama je dengan yang sepadan sukuan tu. Yang ketiga ni yang berbeza. Kalau yang ni, theta tolak 180. Yang ni pula 180 tambah dengan sudutnya. Tambah dengan X. Macam tu. Okay? Yang ni nanti kita akan go through dekat dalam soalan tu. Macam mana nak buat. Okay, ni agak panjang lah. Okay, ni soalan yang agak susah sebenarnya. Tapi nanti kita akan go through balik lah. Okay, and then penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah awak kena tahu 3 benda ni. Okay, ilmu yang diperlukan untuk selesaikan masalah ada 3 benda awak kena tahu. Yang pertama, Tuah Kasor. Yang kedua, teorem Pythagoras. Okay. Yang ketiga adalah awak kena tahu apa yang positif, apa yang negatif di dalam setiap sukuan. Lepas tu awak akan boleh buat. Okay, nanti nota ringkasan ni cikgu akan bagi pada awak, pada kamu semua secara hard copy apabila awak masuk ke college pada minggu hadapan. Okay? Okay, so kita tengok soalan Kita sambung soalan, kertas soalan yang sama. Itu tajuk trigonometri bahagian A. Bermula daripada soalan nombor 15. Okay, masing-masing buka, tengok soalan nombor 15. Bahagian A. Kita akan bincang nombor 15 hingga nombor 20. Okay, kita tengok. Rajah 7 menunjukkan bulatan unit PQRST. O ialah pusat bulatan itu. O ialah pusat bulatan itu. Okay. So, awak tengok ni. Cari nilai sin V. Okay, so ni mudah je soalan. Okay, tadi cikgu kata kan, nak tentukan nilai tan, sin dengan cos pada bulatan unit senang je. Kita tengok pada dia punya koordinat. So nak tengok koordinat yang mana satu dia bagi ni. 1, 0, 0, 1, negatif 1, 0, negatif 0.866, 0.5. So dia nak apa? Sin V. Kadang-kadang dia confuse ke awak. So awak kena tengoklah yang V ni sampai mana. Oh sampai sini. So ada jarum dia ni. So kita kena tengok koordinat pada koordinat T. Jangan tengok koordinat yang lain. Okay. And then pada koordinat ni awak tulis K, S. Okay, KS. Ni untuk cos, ni untuk sin. So dia nak apa? Sin. Sin V kan? Sin adalah 0.5. So jawapannya adalah C. Very direct. Okay. Awak tulis je. Dapat je tulis KS. Okay. Dalam Rajah 8. Okay. Nombor 16. Siapa kalau nak tanya, awak just on mic. Ataupun angkat tangan dulu, lepas tu on mic. Okay. Supaya cikgu boleh tahulah awak ni faham ke tidak. Okay. Dalam Rajah 8. P ialah satu titik terletak pada lilitan sebuah sukuan bulatan unit yang berpusat pada asalan O. Cari nilai theta. Cari nilai theta. Oh, dia suruh cari apakah sudut theta ni. Lepas tu kita tahu dekat sini. Soalan ni dia tricky sikit. Ni adalah cos. Dan ni adalah sin. Okay, kita ambil salah satu sahaja. Kita nak ambil cos ataupun sin. Suka hati lah nak ambil yang mana. Okay, kalau saya nak ambil sin lah sebab dia positif. Saya suka deal dengan benda yang positif. Sin theta adalah nilai 0.71. Awak nak buat cos pun boleh, tak ada masalah. So, soalan suruh cari nilai theta kan. So, daripada sini theta, kita cari theta. Sin kena pindah sebelah.
Sin ni kena pindah sebelah. Kalau sin pindah sebelah, siapa ingat lagi? Kalau sin pindah sebelah jadi apa? Negatif. Negatif apa? Macam mana tu? Sin -1. Ya, sin -1 tu kita panggil dia sebagai sin songsang. Okay, so sin -1 kecil tu. 0.71. Jadi apa perlu awak buat adalah tekan kalkulator. Shift, awak tekan shift dulu. Tekan shift, sin, and then 0.71. Dapat berapa? 45.23. 45.23. Ambil ni. Okay, tapi jawapannya tak ada pun kan? Tak ada. Okay. Bukan. Okay, 45.23. 45.23 adalah berada di sini. Sini adalah 45.23. Sebab macam tak logik lah theta ni 45.23. Sebab dia mesti lebih pada 90 darjah. Sebab dia ni lebih pada garisan paksi Y ni. Okay. So apa pula awak buat adalah 180 tolak 45.23. Dapat berapa? 134.77. Lepas tu awak bundakan dah 134.77, dapat yang mana satu? Jawapan A, B, C atau D? Dapat C. Dapat C. Okay, yang ini adalah dia punya theta yang kecil, iaitu berada yang di sebelah lagi satu tu. So nak cari theta betul-betul awak kena buat tolak je lah. Okay. So dapat 134.77, bundakan dapat 135. Okay. Okay, next soalan. Okay, dia masih lagi. Awak dah tengok bulatan unit. Ingat kalau bulatan unit tengok pada koordinat, tulis KS. Okay. Dalam raja 9, titik X dan titik Y terletak pada lengkuk suatu bulatan unit berpusat O. And then dia suruh cari sin X tambah cos Y. Okay, so kita tengok, saya tulis jalan kerja je. Sin X tambah dengan cos Y. Okay, first dia kena cari dulu nilai sin X. So kita X, kita tengoklah yang mana X ni. Okay, saya buat color jingga. Okay, so jangan confuse. Kita ada dua ni, ada X dengan Y. Okay, dia kata sin X. So sin X kat sini, ni X ni X. Okay, so kita tengok pada titik X ni. Okay, jangan tengok titik lain pula. Okay, jangan tengok yang lagi satu Y tu. Nanti salah. Okay, ni K, tulis S. So, sin X adalah 0.94. 0.94. Okay, and then tambah cos Y. Kita cari cos Y pula. Saya guna color merah. Okay, cos Y. Cos Y, tengok Y. Oh, Y yang besar ni. Yang dia punya sudutnya besar sampai sukuan 2 ni. And then maksudnya kita tengok pada koordinat Y ni. And then kita tulis K, S. Dia nak apa? Cos Y. Cos Y adalah negatif 0.77. So dalam kurungan negatif 0.77 macam tu. Okay. Dan selepas tu kita teruskan saja. Tak nampak pula. Okay, dan lepas tu kita teruskan saja. 0.94 tambah negatif 0.77. Guna kalkulator je lah, dapat berapa? 0.17. 0.17. So jawapannya adalah A. Okay? Macam tu, very direct. Soalan macam ni lah awak kena jenis-jenis macam ni kena score.
Okay. Ingat siapa yang nak lulus tu, awak perlukan 18 markah saja lagi sekurang-kurangnya. Okay, so the next. Boleh cikgu pergi next soalan? Boleh. Boleh. Okay. Okay, soalan 18. Rajah 10 menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak LMP. Mana LMP. Okay, dia beri LPM. Okay, LPM adalah 50 darjah. Dia tulis dah 50 darjah. Ingat awak kena faham ni, kalau sudut LPM, sudut tu berada di tengah-tengah P tu. P tu adalah 50 darjah. Okay. And then cari nilai tan Z. Dia suruh cari nilai tan Z or Z kat sini. Okay, so macam mana kita nak cari ni? Oh, dia punya sisi semua dia tak bagi pun nilai kan. PL kita tahu, LM tak tahu, PM tak tahu. So bermaksud dia bermain dengan sudut sahaja. Okay, so kita tahu kat sini, pada L sudut dia adalah 90 darjah. Ini 50 darjah. Kalau dekat sini, sebelah Z ni, kita boleh tahu tak berapa? Macam mana nak buat? Satu segitiga, jumlah sudut di dalam segitiga berapa? Berapa darjah? Jumlah sudut. Ingat lagi tak kamu belajar semasa di menengah rendah? 180. Yes, very good. Nilai sudut, okay, jumlah sudut di dalam segitiga adalah 180 darjah. So, kita nak tahu yang ni, yang saya colourkan purple ni pada M tu. Saya buat X pada X tu adalah 180 tolak 90 darjah tolak 50 darjah. So, kita akan tahu nilai X tu berapa. Dapat berapa? Dapat 40. 40. Okay, so X ni kita dah tahu dah 40. Kita boleh tulis lah kat situ 40. Nilai Z, macam nak tahu nilai Z? Macam nak tahu nilai Z? So, satu garis lurus adalah 180 darjah. Betul kan? So nak tahu nilai Z adalah 180 tolak 40 dapatlah berapa? 140. So Z kat situ kita tahu adalah 140. So kita tulislah kat sini 140. So dia suruh cari nilai tan Z. Bukan suruh cari Z tau. Tan Z. So carilah tan 140. Dapat berapa? Guna kalkulator. Tan 140. Dapat berapa? 0.83. Itulah jawapannya. 8391. So jawapannya adalah C. Okay? Kena ingat tu, segitiga, apa-apa segitiga pun tak kisah. Dia punya jumlah sudut dalam dia adalah 180 darjah. Okay? Okay, boleh saya pergi next soalan? Okay, hari ni adalah dalam 30 orang tak ramai ni. Mana dah pergi kawan-kawan yang lain ni. Nak exam ni. Risau saya. Okay, soalan nombor 19. Diberi sin X sama dengan 5/13. Dengan keadaan 90 X adalah di antara 90 darjah dengan 180. Cari nilai cos X. Dia bagi sin.
And then dia suruh cari cos. Okay, so firstly, ini awak kena tahu toa, kah, so. Sebab ni tak ada kena-mengena dengan bulatan unit Ni kena ingat ni. Toa, kah, so. So, kita ada sin X 5/13. Kalau sin adalah so, O dengan H. So, ni adalah O dan ini adalah H. Okay. So, contohlah. Saya lukiskan segi 3 macam ni. Bersudut tegak. Kalau tuah kasar mesti segitiga bersudut tegak tau. Dia tak boleh segitiga yang jenis lain. Yang tu dah lain dah punya cerita. Dia matematik yang lebih tinggi lagi. Okay, so contohnya theta dekat sini. Contohlah Okay, so kalau hypotenuse adalah 13, hypotenuse dekat sini. Opposite-nya adalah 5. So, kalau cos X adalah A bagi H. A bagi H. So, sekejap. Okay, ni awak kena tahulah. Ni H, yang ni opposite, yang ni adalah A. Okay, macam tu. So, A kita tak tahu pun apa dia punya value dia. Kita tak tahu A dia macam mana kita nak cari. So, kita gunalah teorem Pythagoras. Apabila dia bagi ada dua sisi, kita nak cari lagi satu sisi, kita guna teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras ni dia untuk cari sisi, bukan untuk cari sudut. Awak kena faham tu Kalau sudut tak ada kena-mengena dengan teorem Pythagoras. Okay? So, yang ini bukan hypotenuse. Kalau bukan hypotenuse, dia tolak je. So, kita nak cari A kan? A kuasa 2 adalah 13 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. Jangan 5 tolak 13 pula Sebab yang besar tolak yang kecil. Okay? So, A kuasa 2. 13 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2 dapat berapa? Anyone please respond. 13 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. 144. 144. Very good. And then A adalah kuasa 2 pindah sebelah jadi punca kuasa 144 ni. Punca kuasa 2 144. A adalah 12. So A dekat sini kita dah tahu dah 12. So mudah je lah. Cos X adalah A 12 bahagi hypotenuse kita dah tahu adalah 13. Okay, tetapi awak kena concern ni. Kena concern ni. Dia di antara 90 darjah. X adalah 90 darjah hingga 180 darjah. Okay, kita... Okay, kejap Dia bagi maklumat tu mesti ada... Dia nak tweak awak lah. Sebab X-nya di antara 90 hingga 180. So, kita buat ni. Yang tadi tu. Okay. Sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3, sukuan 4. Okay, apa yang positif ni? A, S, T, K. Okay, so ni awak rasa 90 hingga 180 darjah ni sukuan yang mana satu? Sukuan 1, 2, 3 ataupun 4? Sukuan 1, 2. 90 hingga 180 adalah sukuan 2. Okay? Ini sukuan 2. So, sukuan 2 awak tengok. Sin sahaja yang positif. Kalau selain daripada sin, dia negatif. So, ni cos kan? So, cos dia negatif dekat sini. So, jawapan dia adalah negatif 12/13. Soalan macam ni sangat tricky tau. Selalu pelajar akan jawab A. Padahal dia ada negatif. Sebab dia adalah pada sukuan kedua. Dan dia adalah cos. Cos pada sukuan kedua adalah negatif. So, awak kena letak negatif 12/13. Okay?
Ada nak tanya apa-apa? Okay, saya pergi next soalan Okay, saya tengok soalan 20. Soalan 20 adalah soalan yang terakhir untuk bahagian A. Dalam rajah 11, PQS ialah sebuah segitiga bersudut tegak. Kalau segitiga bersudut tegak ni, apa awak perlu ingat lah dalam trigonometri ni. Toa, Ka, So. Ni mentera awak yang awak kena ingat untuk semesta 3 ni. Okay? Nanti bila pergi semesta 4 dah lain pula lah bendanya. Okay? Dah tak uji lagi dah. Okay, diberi bahawa PS 25 cm. So dia tak tulis kan? Awak tulis lah PS 25. PQ adalah 15. PQ ni 15. Dan RS adalah 12. Okay. Carikan nilai cos X. Dia suruh cari nilai cos X. Okay, untuk nilai cos X ni, okay, kita tak boleh tengok segitiga yang PSR ni. Kita tak boleh sebab dia bukan segitiga bersudut tegak. Okay, ingat, tuah kasur ni terpakai untuk segitiga bersudut tegak sahaja. Okay, so awak kena tengok X yang berada di dalam ni. Yang sebelah jiran dia. Iaitu X yang berada di apa orang panggil sudut yang kecil. Kalau X awak perasan sudut dia besar je, lebih dari 90 darjah. Kan? Dia namanya sudut apa orang panggil? Mencapah. Yang cikgu baru lukis tu, sudut yang baru lukis tu adalah sudut yang kecil sahaja. Okay? Sebelah dia. Ambil sebelah dia. Okay, so daripada sini kita nak cari cos X, kita mesti tahu PR berapa ataupun QR ni berapa. So macam ni nak tahu. QR ni tak tahu. RS kita tahu 12. So kita nak cari nilai Q ke S ni berapa. Q ke S. So saya lukis kat sini supaya awak boleh nampak dengan lebih jelas. Okay, ni P, yang ni Q, yang ni S. Yang ni 15, yang ni 25. QS kita tak tahu. So, kita guna teorem Pythagoras. Okay, 90 darjah dekat sini. Okay, so yang 25 ini adalah hypotenuse sebab dia bertentang dengan 25 darjah. So, yang kita nak cari ni bukan hypotenuse. So, tolak lah. Okay. So, QS kuasa 2. Jangan lupa kuasa 2 ni. 25 kuasa 2 tolak 15 kuasa 2. Ingat yang besar tolak kecil. And then, cari. Guna kalkulator. Dapat berapa? $400. 400. And then QS punca kuasa 2, 400. Dapat 20. Dapat 20. Okay, very good. QS adalah 20. So, awak tahu QS adalah 20. Kalau QR berapa? 20 tolak 12. So, QR awak dapat 8. Okay, macam tu. Okay, so sekarang kita nak cari yang X tu. So, kita akan fokus kepada yang segitiga dekat dalam sahaja. Yang P, Q, R, yang ni X. Tetapi kita tak tengok yang tu, kita tengok yang jiran dia berada di dalam ni. Okay, so kita dah tahu. Okay, PQ ni 15. QR. QR ni adalah 8.
So dia nak soalan cari apa? Cos. Cos X sama dengan A bahagi H. Okay, cos adalah kah A bahagi H. So kita tentukanlah mana hypotenuse dulu. Okay, ni 90 darjah kan. Ni hypotenuse lah. Okay, opposite dia dekat sini. Ini adalah A. Okay, so lagi sekali. A kita dah tahu dah. Adalah 8. A kita dah tahu adalah 8 bahagi dengan H. H ni kita tak tahu. So buat lagi teorem Pythagoras lagi sekali. So untuk 15 dengan 8. So kita nak cari H ni adalah PR. PR kuasa 2. Okay, ini adalah hypotenuse. Hypotenuse kena tambah lah. So 15 kuasa 2 tambah dengan 8 kuasa 2. Okay, so kita akan dapat 15 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 dapat berapa? 289. 2, 4, 9. 289. 289. Okay. So 289 and then PR punca kuasa 2, 289 sama dengan berapa? 17. 17. So 8 per 17. Okay, so kita check balik. Pasal positif negatif. Sebab kalau X ni dia soalan betul-betul suruh X berada di dalam ni. So jawapannya 8 per 17. Tetapi apabila X berada di luar, okay, awak kena tengok positif negatif dia. Sebab dia berada dekat luar ni. X ni dia lebih daripada 90 darjah tetapi kurang daripada 180 darjah. Logik lah kan? Sebab ni dia lebih daripada garisan tegak. So dia akan lebih 90 darjah, kurang besar 80 darjah. So dia berada di sukuan 2. X ni berada di sukuan 2. Untuk sukuan 2, cos. Positif ke negatif? Kena ingat balik yang tu. Yang A, S, T, K. Sukuan 2 kat sini. Sukuan 2. Sin sahaja positif. Kalau cos dia jadi negatif. So awak kena letak negatif. Okay, sebab X ni berada di luar. Berada di luar, X ni adalah sukuan yang kedua. Okay, kalau X ni betul-betul berada kat dalam, jawapan dia 8 per 17. Sebab yang berada di dalam ni, dia punya sudut-sudut kecil. Sudut kecil bermaksud dia berada di sukuan 1. Kalau sukuan 1, semua positif. All positif. Okay. So jawapannya adalah negatif 8 per 17. Awak tengok ni. Dia ada juga pilihan 8 per 17 ni. Dia tricky lah soalan macam ni. Dia susah sikit. Dia mengelirukan. Okay. Tapi soalan macam ni dia kira susah. Okay. Soalan yang mudah-mudah awak kena score. Macam soalan apa? Soalan ni kira mudah. Macam ni mudah. Very direct. Okay. Macam ni. 15, 16, 17. Soalan mudah. Okay. Yang mudah-mudah ni awak score. Okay. Saya tak harap pun awak dapat markah penuh banyak-banyak kan. Tapi yang mudah tu score. Macam ni mudah. Soalan nombor 19. 20 ni saya admit lah memang soalan yang susah. Okay. Tak semua pelajar boleh jawab. Kecuali kalau dia tembak lah. Tembak betul kan. Okay, so kita tengok. Kita ada dalam 10 minit lagi. Okay, yang ni soalan bahagian B. Okay, tengok bahagian B. Soalan nombor 25. Soalan semalam kita belajar sampai transformasi. Soalan 24 kita dah bincang dah. Soalan 25 ni untuk bahagian B adalah soalan yang terakhir lah. Dia mengenai trigonometry. Okay. Bila awak dapat satu-satu soalan tu kan awak kena fikir ni tajuk apa ni. Awak antara 3 tajuk sahaja. Ubahan, transformasi, trigo. Okay. Jangan dah bercampur-campur aduk dalam kepala tu. Sebab awak beruntung.
Awak duduk kat Kevin ni, dia buat by semester. Kalau by semester 3 tajuk. Setiap semester 3 tajuk. Tapi kalau awak SPM tu, sampai berbelas tajuk untuk awak ingat, untuk awak jawab SPM. Benda yang 2 tahun belajar, diuji untuk satu paper. Dia susah lah macam tu. Okay, untuk awak very simple. Okay. So, gunakan kesempatan ni untuk dapat makan yang baik. Okay, soalan 25A. 25A macam ni, soalan yang satu makan ni awak skor. Okay, cari nilai bagi kos 204 darjah 32 minit. Ni kita panggil dia dalam bentuk radian. Kalau yang point tu saja dalam bentuk darjah saja. Ni ada radian. 204 darjah 32 minit. Gunakan jawapan kepada 4 titik perpuluhan. Yang ni awak guna sahaja kalkulator. Awak guna kalkulator kan. Awak tekan apa? Kos. Tekan butang kos. And then awak tekan 204. Okay, macam biasa. And then awak kena tekan darjah tu. Tekan darjah ni. Awak tekan yang bulat. And then ada koma tu. Awak perasan tak? Dia ada yang dekat bahagian atas tu. Dia ada butang kecil. Nampak tak? Nampak. Okay. And then awak tekan 32. And then awak tekan butang yang sama. Yang darjah. Yang ni butang yang sama tadi. And then awak tekan lah. Sama dengan. Okay. And then dapatlah jawapan. Negatif 0.90. Yes. Tapi dia nak apa? 4 tempat perpuluhan. Okay, bundakan kepada 4 tempat perpuluhan. Bermaksud selepas titik perpuluhan sebelah kanan tu kan, kena ada 4 nombor. Okay, so kat sini negatif 0.9097. Macam tu. Okay, 7 ni hati-hati. Tengok jiran dia. Jiran dia sekarang ni 1 kan. So dia kalah. Kalau jiran dia sebelah kanan tu dia 5, nombor 5 dan ke atas awak kena tambah 1. Jadi 8. Tapi yang ni sebelah dia 1. So negatif 0.9097. Okay. Macam tu. Soalan macam ni jangan salah. Ni lah nak kumpul-kumpul markah sikit-sikit. Okay. And then nyatakan sukuan bagi sudut 217.58 darjah. Sukuan. Kita ada sukuan 1, 2, 3, 4. Ni sukuan berapa ni? Sukuan 1, 2, 3 ataupun 4? 217 ni berada sukuan mana? Sukuan 3. Yes, pandai. Dia berada di sukuan 3. Okay, sebab ni 217. So, awak tengoklah dekat nota balik ni. 217 berada di antara 180 hingga 270. So, 217 berada di sukuan 3. Okay. Ni soalan direct je. Okay, jangan tiba-tiba bagi saya sukuan apa benda tau. Tak pernah belajar pun. Kadang tu pelik-pelik je jawapannya. Okay. Cari nilai X bagi 3 cos 180 darjah tambah 5 sin 90 darjah sama dengan 4 cos X. Okay, dia suruh cari X. Ni pemboleh ubah. X. Dan X mestilah berada di antara 270 hingga 360 darjah. Okey, X mesti, jawapan yang awak bagi mesti antara 270 hingga 360 darjah. Iaitu ni adalah sukuan 4. Okey. Kalau dia bukan dalam range ni maksudnya salah. Okey. So kita buat macam mana. Okey, 4 markah ni. 4 markah ni at least awak buat something. Saya berbagi markah. Mungkin tak dapat markah penuh, dapatlah separuh markah kan. Jangan kosong je. Kalau kosong memang tak dapatlah nak menolongnya. Okay, so kita tulis balik jawapan soalan. Okay, tulis balik soalan. So cos X dekat sini. X berada di sebelah kanan. So yang ni senang je.
Awak tulis je. Tekan dalam kalkulator. 3 cos 180 dapat berapa jawapannya? Ni boleh guna kalkulator. 3 cos 180. Tulis, letak straight je dalam kalkulator. -3. Yes, very good. So, tulislah -3. Tambah 5 sin 90. Berapa? 5. 5. Okay, very good. Okay, 4 cos X. Okay, sekarang ni. -3 tambah 5 berapa? 2. -3 tambah 5. Dapat 2. 2. Okay. Kalau tak sure nak congak, awak guna kalkulator. Kalau dah congak pun guna juga kalkulator sebab exam je. Okay. And then 4 cos X. Daripada panjang-panjang kan. 3 cos 185 sin 90 dah dapat 2 je sebenarnya. Okay, so sekarang nak cari X. Okay, so yang sebelah ni 4. Ni bermaksud 4 darab dengan cos X. Okay, saya guna color merah. 4 darab dengan cos X. Kalau darab, pergi sebelah akan jadi bahagi. Okay, so kita alihkan 4 dulu. 2 bahagi 4. So, dapat cos X ni masih kekal. 2 bahagi 4 adalah 0.5 cos X. Okay. Yang ni bagi saya padam kita perlukan ruang sikit. Okay, awak dapat buat sampai dekat sini pun boleh dapat markah tau. Awak buat sampai -3 tambah 5 sama dengan 4 cos X pun boleh dapat markah. Okay, jangan tak tulis langsung. Okay. And then, saya terbalikkan saja supaya awak boleh mudah nampak. Cos X adalah 0.5. Saya tukar tempat saja. Okay. So, nak cari X ni, cos pindah sebelah akan jadi cos songsang. Macam biasa, cos songsang 0.5. Okay, macam ni. And then X sama dengan berapa? Tekan shift cos 0.5. Dapat 60. Dapat 60 darjah. Okay, darjah tu tak tulis pun tak apa. Tak payahlah. Okay, nanti korang confuse lah. Tak payah tulis tak apa. Okay, so X tu adalah 60 darjah. Okay, tetapi awak tengok soalan. Adakah dia nak X 60? Tak. X ni mesti berada di sukuan 4 antara 270 hingga 360. So, apa perlu awak buat adalah soalan macam ni, kena tengok balik yang nota tadi tu kan. Awak kena tengok yang ASTK tu. Tapi bukan concern pasal ni. Tengok yang darjah ni macam mana. Okay. Kalau X tetap X. Kalau yang ni 180 tolak X. Okay. Tengok nota tadi tu. Just saya tulis je balik. 180 tolak X. Yang ni pula 180 tambah X. Yang ni 360 tolak X. Ingat ni sukuan 1, 2, 3, 4. Okay, so ni sukuan 4. Sukuan 4 guna yang ni. Sebab sukuan 4 kan? 360 tolak X. Okay, so X yang sebetulnya adalah 360 tolak 60. Jawapannya 300. Baru dapat jawapan yang betul. Okay.
Yang ni daripada nota ni. Yang untuk cari nilai theta sin tan cos ni, yang ni. Okey, jangan tengok yang ni pula. Yang ni untuk sepadan sukuan. Yang ni. Okey. So jawapannya adalah 300 darjah. So awak check balik. Betul tak? Antara 270 hingga 360. Okey, betul. So no problem. Okey. So soalan macam ni saya tak harap pun semua pelajar boleh dapat markah penuh. Siapa yang boleh dapat tu, alhamdulillah, very good. Okey. Yang ni awak buat sampai sini 1 markah. Awak dapat buat sampai sini 1 markah. Awak dapat tulis 60 darjah 1 markah. Markah akhir 1 markah. Okey? Siapa yang boleh dapat sampai 300 ni memang dapat 4 markah dah penuh. Tapi dapat sampai 60 ni pun dapat juga 3 markah dah. Okey? So, bila dapat satu soalan jangan give up. Okey? Buat juga. Okey, mana tahu saya boleh cari markah. Kalau awak tak buat apa-apa memang nothing. Dan saya boleh tolong. Okey, so masa pun dah pukul 10. Kalau ada apa-apa nak tanya boleh tanya. Sementara tu saya pastekan link untuk Google Meet hari ni. Okay, boleh isi kehadiran. Tengok dekat in-call message dalam Google Meet kita ni. Tekan dan isi kehadiran macam biasa. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya. Kalau tak ada apa, dah tulis kehadiran, awak boleh left. Okay, terima kasih untuk kelas hari ni. Dan insyaAllah kita akan jumpa bersemuka mulai pada minggu hadapan. Okay? Doa semua sihat. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okay, kalau malu nak tanya kat sini, boleh WhatsApp saja. Terima kasih sebab luangkan masa untuk kelas cikgu hari ini. Terima kasih cikgu. Terima kasih Sama-sama. cikgu.